Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Kita masuk kepada al-matlabul khamis. Tajuk ataupun topik yang kelima iaitu al-mubah, perkara yang harus. Kata pengarang, al-mubah wa ma khayyara asy-syari'u. Ma khayyara asy-syari'u mukallafa baina fi'lihi wa tarkih. Perkara yang syarak memberi pilih kepada mukallaf antara buat atau tinggal. Wala madha wala dhamma 'ala al-fi'li wa tarki, dan tidak ada pujian ataupun celaan di atas melakukannya atau meninggalkannya. Wa yuqalu lahu, dipanggil juga perkara mubah ini sebagai al-halal. Okey. Tu'raful ibahah. Bagaimana kita nak kenal sesuatu itu hukum ibahah, hukum harus. Tu'raful ibahatu bi umurin. Dikenali perkara ibahah itu dengan beberapa perkara. Minha an-nasu minasyari'i bi hilli syai'. Nas daripada syariat sendiri dengan halalnya sesuatu. Mithlu qawlihi ta'ala, al-yawma uhilla lakumut tayyibat. Hari ini aku halalkan kepada kamu makanan-makanan yang baik. Wa ta'amul ladhina utul kitab hillul lakum. Ta'am makna sembelihan ahli kitab itu hillul lakum, halal bagi kamu. Wa ta'amukum hillul lahum, dan makanan kamu halal bagi mereka. Sembelihan kamu pun halal bagi ahli kitab. Jadi di sini disebut lafaz hillu. Lafaz kehalalan tu jelas disebut di sini. Yang kedua, mengenal ibahah ni boleh juga kita kenal an-nassu minasyari' ala nafyil ithmi wal junah. Menafikan dosa dan juga menyafikan salah, awil haraj, menafikan keberatan ataupun dosa. Jadi di sini penafian dosa, menafikan salah itu antara cara untuk kita tahu bahawa sesuatu itu harus ataupun tidak, ataupun sebaliknya. Faminal awal, contoh yang pertama, qauluhu ta'ala, famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala ithma alaih. Siapa yang terpaksa tidak ada makanan, terputus bekalan makanan, ghaira baghin, dan dia tidak melampau, wala adin, dan dia tidak melampau memakan benda haram itu, fala ithma alaih. Ini ayat ini menceritakan kehalalan bagi orang yang tidak ada makanan, tiba-tiba dalam dia hanya dapati bangkai saja. Ada bangkai saja, maka bangkai ni asalnya najis, haram. Boleh tak makan? Allah Ta'ala kata famanittura, orang yang terpaksa, yang bukan dengan melampau dan sengaja, dia ini jika dalam keadaan darurat boleh dia makan bangkai dan tidak ada dosa, fala ithma alaih. Itu di sini menafikan dosa. Wa minatsani, daripada contoh yang kedua, menafikan junah, menafikan kesalahan. Wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum, dan tidak salah bagi kamu pada perkara yang kamu arradtum bihi, kamu sindir. Ini cerita bab apa? Ini ayat ini menceritakan tentang pinangan secara ta'rid. Ta'rid ni makna kita sindiran. Sindiran kepada apa ni? Orang yang dalam perempuan dalam iddah kematian suaminya kan. Perempuan dalam iddah kematian suaminya, maka hukumnya haram seseorang itu meminang secara lafaz yang jelas. Dia datang meminang, haram meminang perempuan yang dapat dalam tempoh iddah. Maka macam mana nak buat ni? Perempuan itu suaminya mati, maka dia perlu berkabung, ada iddahnya, iddah kematian. Maka boleh ke tidak orang datang nak meminangnya? Jawapannya dilarang meminang dengan pinangan yang sarih, pinangan yang jelas. Saya datang nak meminang cik, saya datang nak meminang puang, tak boleh lah. Yang dibenarkan apa? Dibenarkan ta'rid dengan perkataan sindiran ataupun kiasan sahaja. Tidak ada dosa ke atas kamu fima arradtum bihi, pada barang yang kamu kiaskan daripada khitbatin nisa, daripada meminang perempuan, au aknantum fi anfusikum, atau kamu simpannya dalam hati kamu. Okey, itu di sini diguna lafaz la junah. Seterusnya, wa minats thalithi al-haraj, nafyul haraj, menafikan kesalahan. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'radi harajun wala 'alal maridi haraj wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum. Tidak ada kesalahan ke atas a'ma, orang buta, haraj, tidak ada salah ke atas orang buta, walal a'raj, orang yang tempang,
tak ada salah juga. Wala 'alal maridi haraj, dan ke atas orang sakit. Wala 'ala anfusikum, atau diri kamu, an ta'kulu min buyutikum, untuk kamu makan di rumah kamu atau di rumah bapak-bapak kamu. Boleh tak datang rumah mak ayah kita makan apa yang tersedia tu? Jawapannya boleh. Tidak ada dosa, la haraj, kerana pada kebiasaan benda itu dianggap benda yang tidak dimaafkan, tidak diambil kira, menjadi kebiasaan. Jadi di sini digunakan laisa 'alal a'ma haraj, nafyul haraj, menafikan keberatan ataupun menafikan kesalahan. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, selesai ya. At-ta'bir, antara cara kita mengenalkan perkara ibahah, at-ta'bir bi sighatil amri ma'a wujudil qarinati sarifati 'anil wujub ila ibahah. Kadang-kadang didatangkan dengan sirah amar, sirah suruhan, ayat suruh yang tapi ada qarinah yang memalingkan daripada makna wajib kepada makna ibahah. Mithlu qawlihi ta'ala, wa idha halaltum fastadu. Apabila kamu sudah tahallul daripada mengerjakan haji, fastadu, maka hendaklah kamu berburu. Ini istadu ni maknanya fi'il amar, memberi suruhan untuk berburu. Adakah berburu wajib? Makna lepas kita tahallul kita wajib kena berburu binatang? Tidak di sini. Di sini menunjukkan ibahah. Macam mana? Ada sirah amar tetapi ada qarinah yang memalingkan daripada makna asal fi'il amar tu makna wajib, memalingkan daripada wajib kepada halal. Ai idza tahallaltum min ihramil haji, kalau kamu dah tahallul daripada ihram haji, fasaidu mubahun lakum, maka berburu itu halal bagi kamu. Yang seterusnya, istishabul ibahatil asliyah lil asya'. Dapat dikenali keharusan itu dengan cara istishab al-ibahah al-asliyah. Kita istishab ni makna kita kekalkan hukum keharusan yang asal bagi perkara itu. Bina'an ala anna al-asla fiha al-ibahah. Ini dibina di atas kaedah bahawa al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal sesuatu perkara ialah keharusan. Maka apabila tidak ada nas yang menunjukkan sebaliknya, maka dikekalkan hukum asal keharusan itu. Kenapa? Kerana kaedahnya al-aslu fil asya', al-aslu fiha ay fil asya' al-ibahah. Asal pada perkara-perkara yang perkara-perkara itu ialah keharusan. Kama sayati tafsilu dhalika insya-Allah, sebagaimana akan datang huraian itu fi mabhathil istishab, pada perbincangan dalil istishab, kadalili min adillati syar'i, sebagai dalil pada dalil syarak. Wa ala hadza, maka di atas ini, fal af'alu min uqudin wa tasarrufat, perbuatan-perbuatan daripada akad-akad dan juga muamalat, wal asya'i min jamadat, wal asya'u min jamadin wa hayawanin aw nabat, dan perkara-perkara daripada benda-benda yang jamak ni benda tak menyawa, dan hayawan ataupun binatang ataupun tumbuhan, hayawan ataupun tumbuhan nabat. Al aslu fiha al ibahah, asal pada hukumnya ialah keharusan. Jadi macam mana kaedah ini? Jadi sebab itu al aslu fil asya' ibahah. Contoh perkara-perkara muamalat yang mana tidak ada nas yang mengharamkan. Contoh kalau ada nas macam riba, macam bentuk gharar, penipuan, itu salah lah, perjudian. Perkara-perkara muamalat yang mana tidak ada nas, maka selagi mana tidak ada nas, dia dikekalkan atas hukum keharusan. Begitulah juga jenis-jenis haiwan atau tumbuhan. Jika tidak ada larangan, nas yang melarangnya, maka hukumnya dikekalkan di atas ibahah asliyah, keharusan yang asal. Fama lam yarid dalilun minasyari', yang tidak datang dalil daripada syarak, ya dulu ala hukmihi, yang menunjukkan hukumnya sarahatan, secara jelas, fa hukmuha, maka hukumnya al-ibahah, kita hukumkan dengan harus istishaban lil ibahatil asliyah, kerana kita menarik kepada hukum keharusan yang asal. Istishab ni kita tarik hukum asal tu, kita hukumkan kepada perkara itu pada waktu sekarang. Itu istishab lah. Hadza, dan ini, wa inna hukmal mubah, hukum perkara mubah ini, annahu la thawaba fihi wa la iqab, tidak ada pahala dan tidak ada seksaan dosa. Lakin itu pada asalnya perkara harum ni perkara harum. Ada pahala dosa tak? Tak ada terlibat. Namun walakin qad yuthabu alaihi, kadang-kadang perkara harus diberi pahala bin niyyati wal qasdi, tapi pahala tu dapat
kerana ada niat dan qasad ibadat. Kaman yumarisu anwa'a riyadah, seperti orang yang melakukan jenis-jenis riyadah. Riyadah senaman al-badaniyah, berbentuk senaman badan, biniyati taqwiyati jismihi, dengan niat taqwiyati, untuk menguatkan jasadnya, liyaqwa, supaya dia dapat jadi kuat, liyaqwa ala muharabatil a'da, untuk jadi kuat untuk melawan musuh. Orang tu dia buat latihan, buat riyadah, buat exercise, tujuan apa? Untuk melawan musuh. Asal perbuatan riyadah itu hukumnya harus, tak ada apa-apa dosa pahala, tapi kerana disertakan niat, untuk niat yang betul, niat syar'i, maka hukumnya dikira sebagai dapat pahala pula. Samalah seorang itu makan, tujuan untuk buat ibadat, seorang itu bersenam dan semua, tujuan untuk dia dapat segar melakukan ibadat, dapat pahala kerana disertakan niat ini. Wa mimma tajibu mulahadhatuhu, daripada perkara yang wajib kita perhatikan, annal mubaha ala ma fassarnahu, mubah mengikut apa yang telah kami tafsirkan, innama huwa binisbati lil juz'i, itu nisbah kepada satu juzuk. Wa amma binisbati lil kul, adapun nisbah kepada keseluruhan perkara mubah, fahuwa imma matlubul fi'li aw tarki, sama ada perkara mubah itu dituntut buat atau dituntut tinggal. Fal ibahatu tattajihu ila juz'iyat, maka keharusan itu dia terarah ataupun terfokus kepada juz'i, satu-satu perkara, la ilal kulliyat, bukan kepada secara umumnya, wa ila ba'dil awqat, dan kepada keadaan-keadaan tertentu, la ilal jami'il azman, bukan kepada kesemua masa. Jadi hukum haruh itu kita lihat kepada juzuk tertentu itu, bukan secara keseluruhannya, dan pada waktu yang tertentu, bukan pada semua waktu. Contoh kita tengok tengok pengarang kata kal akli, contoh makan, fahuwa mubah, asalnya harus, bimakna, dengan makna anna lil mukallafi an yatakhayyara anwa'al mat'umatil mubahah, boleh mukallaf memilih jenis-jenis makanan yang harus, fayakhudhu minha ma yasha, lalu dia ambil apa dia nak, wa yatruku ma yasha, dan ditinggalkan apa yang nak. Kama lahu an yatrukal akla fi waqti minal awqat, sebagaimana dia boleh meninggalkan makan pada satu waktu daripada waktu-waktu yang banyak. Boleh dia tak mau makan pun tak apa, tak mau makan pun tak apa, saya tak nak makan, contoh pagi ni atau siang ni. Walakin aslul akli, namun asal makan itu, matlubun fi'luhu, itu dituntut buat, min haithul jumlah, dari segi aspek keseluruhannya. Pada keseluruhan, adakah kita boleh tinggal makan semua sekali dengan maksud tak makan langsung? Tak boleh. Kenapa? Li'anna fihi hayatal insan, kerana pada makan itu ada menjaga hayat kehidupan manusia. Jadi melihat kepada aspek tertentu ni, ada pun secara keseluruhan kita tak mau makan semua, itu tak boleh pula. Kerana pada makan itu menjaga nyawa manusia, wa hifdzul hayah, menjaga nyawa, matlub wa hifdzul hayah, dan menjaga kehidupan dan kehidupan manusia itu, matlubun minal mukallaf, itu dituntut daripada mukallaf. Nampak wal mumtani'u wat tamattu', seterusnya wat tamattu'. Tamattu' ni maksudnya kita bersedap-sedap. Kita bersedap-sedap bitayyibati min ma'kalin wa mashrabin, daripada benda-benda yang elok, benda-benda baik daripada makanan dan minuman, dan walbas, dan juga pakaian. Kita tamattu', kita mengambil bermewah-mewah dan bersedap dengan makanan, minuman dan pakaian. Mubahun min haithul juz'u, itu harus dari segi apa? Dari segi aspek perkara itu secara juz'u, secara individu, secara tersendiri. Wa fi ba'dil halat, dan pada hal-hal tertentu, falil mukallafi an yatamatta'a, boleh bagi mukallaf dia nak berseronok, bersedap-sedap, aw la yatamatta'a, ataupun dia tidak ambil kesedapan, dia tak mahu ambil keseronokan, bihadzal juz'i minat thayyibat, dengan juz'u ini daripada perkara-perkara yang harus, ini perkara baik. Ma'kulan kana, sama ada makanan, aw mashruban, minuman, aw malbusan, atau pakaian. Hatta, sehinggakan, lau tarakahu fi ba'dil awqat, kalau dia tinggalkan bersedap-sedap pada sebahagian waktu, ma'al kudrati alaih, dalam keadaan dia mampu, la haraja alaih, tidak berdosa, tak ada masalah katanya. Tetapi walakin lau tarakahu jumlatan, kalau dia meninggalkan kesemuanya sekali, lakana ala khilafil mandubi syar'a, maka dia dianggap sebagai menyalahi perkara yang dituntut pada syarak. Mana kata tak ambuh langsung,
Tak boleh langsung ambil keseronokan dan kesedapan daripada nikmat dunia ni. Meninggalkan semua sekali. Itu kadang-kadang menyalahi tuntutan dan juga apa yang disuruh syarak. Fafil hadis, maka dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, innallaha yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala abdihi. Sesungguhnya Allah suka dilihatkan kesan nikmatnya di atas hamba. Jadi kita ada kelapangan, kita ada kemudahan. Kadang-kadang kita pakai pakaian yang indah. Salah tak dengan niat sebagai apa? Niat untuk kita zahirkan nikmat Tuhan pada diri kita. Itu tak ada salah, itu perkara yang dituntut. Kita kadang-kadang makan makanan yang sedap, makanan yang enak contohnya, lain daripada biasa contohnya. Salah tak salah. Kadang-kadang dini dituntut juga. Allah ingin dan suka melihat kesan nikmatnya pada hamba. Wa fil hadithi aidan, dalam hadis juga disebut, idza ausa Allahu alaikum, apabila Allah Taala beri kelapangan kepada kamu, fa ausi'u ala anfusikum, maka lapangkan dan luaslah ke atas diri kamu. Bila Tuhan beri kesenangan, kemudahan, gunakan nikmat itu dengan cara baik. Tapi janganlah maknanya melampau-lampau atau ada perasaan riak. Fatarku tayyibati bil jumlah, maka meninggalkan tayyibat, perkara-perkara yang baik secara keseluruhan, itu makruh. Wa akhdhuha min haitsul jumlah, dan mengambilnya dari segi secara umum mandub, hukumnya sunat. Wat takhayyur, dan memilih fi juz'iyatiha, pada juzuk-juzuknya, fi'lan wa tarkan, sama ada buat atau tinggal, waktan duna waktin, pada satu waktu tidak waktu yang lain. Perbuatan pilih itu, wat takhayyur mubahun halal, perkara yang mubah lagi halal. Wallahu al-bari'u, contoh lahu ni makna kita kata bermain-main, berseronok-seronok yang barik. Barik makna yang tidak ada dosa lah. Kata tanazuhi fil basati, seperti kita kata tanazuh ni makna kita bersia-sia di kebun-kebun. Wal-la'bi al-mubah, dan seperti apa, bermain yang harus. Was-sama'il mubah, mendengar bunyi-bunyi yang harus, ataupun nasyid-nasyid yang harus. Sama' makna mendengar alunan-alunan nasyid atau syair yang harus. Wa nahwu dzalika, dan seumpamanya, mubahun bil juz'i, itu harus melihatkan kepada juzuk perkara itu. Bimakna, dengan makna, lau fa'alahul mukallafu fi ba'dil awqat, kalau mukallaf melakukan pada sebahagian waktu, wa fi ba'dil halat, dalam keadaan sebahagian hal, fala haraja fi, tak ada masalah. Kadang-kadang kita dengar, kita rehatkan jiwa minda kita. Walakin law ittakhadallahu adatan, tapi kalau dia menjadikan keseronakan dan juga permainan itu sebagai adat, semua orang yang dengar muzik sama, ataupun selalu bermain-main sama, wa qada awqatahu fi, dan dihabiskan masa pada perkara itu, kana dzalika khilafa mahasinil adat, itu menyalahi perkara yang mahasinil adat, perkara yang dibilang elok pada adat. Jadi tak eloklah pula bila kita habiskan masa dengan bermain sepanjang masa. Wa min thamma, dari kerana itu, wa min thamma, dari kerana itu, yasiru makruhan, jadilah perkara itu makruh. Fal karahatuhuna, maka kemakruhan ini munsabbatun ala dawami, kemakruhan ini kena, munsabbat ni menempati atau kena ke atas ad-dawam, perkara yang dilakukan selalu, wal istimrar, dan berterusan, billahwi, dengan bermain-main, wa qada'il waqti fih, dan menghabiskan waktu padanya, la alaihi bi'tibaril juz'i, bukan dengan dianggap diiktibarkan juzuk perkara itu, ai bi'tibari mubasyaratihi fi ba'dil awqat, iaitu dengan diambil kira melakukannya pada sebahagian waktu, la ala wajhil adah, bukan atas jalan adat dan juga berterusan. Itu bukan. Jadi makruh tu kalau sentiasa buat, adapun kita iktibar juzuk ataupun secara khusus, maka itu tak ada masalah. Contoh lain, wawatul azwaji zaujatihim, mewati, bersetubuh suami dengan isterinya, mubah, hukumnya harus. Lakin tarkuhu bil kulliyah, tapi meninggalkan menyetubuhi isteri dengan langsung, wa ala wajhi dawan, dan sentiasa dengan maksud tak sentuh langsung isteri, wal istimrar, itu haram pula, haram. Lima fihi minal idrar bizaujah, kerana padanya memberi mudarat kepada isteri, wat tafwiti lima qasidin nikah, dan menghilangkan maksud nikah itu. Fal ibahatu fil wat'i, maka keharusan pada wati itu munsabbatun
kena di atas juz'iyatihi, perkara juz'i secara spesifik, wa awqatihi, dan secara waktu yang terkhusus, wal hurmatu, dan keharaman itu munsabbatun, kena kepada ala tarkihi jumlatan, kalau meninggalkan secara keseluruhan. Jadi kalau kita boleh ringkaskan atau khulasahkan di sini, bahawa perkara harus ini dihukum harus melihat kepada juzuk perkara itu pada waktu tertentu dan keadaan tertentu. Dan ini boleh berubah kalau bukan dengan keharusan itu dari segi makna ini. Adapun dari segi kita lihat keharusan tu dari segi keseluruhannya, kadang-kadang ni boleh berubah. Kadang-kadang boleh berubah menjadi wajib, kadang-kadang berubah menjadi sunat, kadang-kadang berubah menjadi makruh, kadang-kadang berubah jadi haram. Sebagaimana yang kita terangkan telah terangkan sebelum ini. Jadi harapnya pelajar boleh buat ulang kaji dan juga fahamkan tajuk ini dengan baik. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.